الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله ما شاء الله، لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله، لا يصرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله، ما من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. Masih terfungsi yang berbahagia lagi dirahmati Tuan Hasmi dan Hamid, ahli pada kebetulan pada Tuan Imam, ahli pada kuasa Masjid Korea dan Dok, para pegawai masjid, seterusnya tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada malam ini dapat kita beraktivitas bersama, menyambung kuliah bulanan. Tapi malam ini kita tukar sikit, kita jadikan dia satu ceramah rakyat dan forum. Saya bagi ruang ini kepada Tuan Azmi untuk menyampaikan seluas-luasnya kepada teman-teman sekalian maklumat terkini berkaitan dengan Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa. Jadi malam ini kita tak baca kita itu pun ada kaitan berlaku di Baitul Maqdis. Tapi kita mengizah malam ini insyaAllah satu bulan depan kita berazam bagi habis bulan Ramadan tahun ini. Jadi walau bagaimanapun kita ambil kesempatan pada malam ini mengetahui keadaan sebenar Baitul Maqdis. Kita alhamdulillah, saya bersyukur kepada Allah kerana kesempatan untuk bersama dengan Tuan yang sini. Yang kita jemput dia sebab dia sendiri berada di Baitul Maqdis. Saya tak cerita, tak boleh saya tadi. Saya sama tengok gambarnya. Jadi kita mahu jemput Tuan yang sendiri karena beliau berada di Baitul Maqdis beberapa bulan yang lalu. Jadi dia tengok keadaan, tak kata apa. Jadi kita berbuat ini lama dah, 4-5 bulan lepas, memandangkan kekangan waktu. Jadi alhamdulillah kesempatan pada bulan ini, apatah lagi dengan isu mengenai Baitul Maqdis yang baru-baru ini. Tuan-tuan, puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, saya cuma sebagai mukadimahnya. Jadi sebentar waktu saya cuba dari bawah ini saya saya lagi kita bagilah bantuan seluas-luasnya kepada Tuan Haji. Tuan puan muslimin muslimat yang Allah sekalian. Jadi Baitul Maqdis ini yang kita baca memang disebut di dalam Al-Quran. Ayat yang pertama surah A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ila al-masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina
innahu huwas sami'ul basir. Shadaqallahu al-'azim. Maha suci Allah yang menjalankan hamba-Nya, yang membawa hamba-Nya yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam minal masjidil haram ila al-masjidil aqsa. Disebut dengan jelas di sini Allah Ta'ala sebut dengan Masjidil Aqsa. Tak mana satu Masjid Aqsa ni. Lagi itu ada di akhirnya dulu. Kita bayang Kubah Kuning juga. Ada masjid lagi yang di belakang tu, mungkin berdiri juga. Yang kata Masjid Aqsa itu semua itu sudah dibuatkan. Jadi kalau tak silap saya 1144 meter keluasan haram Asy-Syarif Masjidil Aqsa. Itu bukan tampak masjid di belakang kubah gelap itu saja, bukan binaan yang kubah kuning saja. Itu semua tu dalam satu kota. Kita tak kuasa kita tengok gambar kecil kan. Ada satu kota tu sebenarnya keliling tu. Keluasannya 144,000 meter persegi yang mampu memuatkan 440,000 orang sepenuh dalam satu masyarakat semua. Ini Masjidil Aqsa. Jadi apa yang jadi rebutan golongan Yahudi, Kristian dan juga umat Islam. Dan akhir-akhir ini umat Yahudi hampir sampai ke kemuncak usaha mereka untuk menguasai Masjidil Aqsa ini, seterusnya meruntuh dan merobohkan Masjidil Aqsa. Saya cuma ada sedikit sajalah buat untuk dan tidak nak baca tuan. Yang ini sebenarnya khutbah saya di Canggut. Jadi dari segi sejarahnya tuan-tuan puan-puan, Masjidil Aqsa ni siapa pembinanya? Pembina pertama itu siapa? Masjidil Aqsa. Jadi dalam sejarah apabila rupanya kita tengok ulama dulu dah cari. Jadi cari baik dalam kitab tafsir Tabarinya pun ada menyatakan, Qurtubinya pun ada. Jadi akhirnya untuk mengetahui siapa pembina Masjidil Aqsa, kita nak kena rujuk dulu cari siapakah pembina Masjidil Haram. Dalam Quran tak disebut dengan jelas, tetapi syaratnya ada. Tapi dalam sebuah hadis sahih diriwayatkan daripada Abi Dzar radhiyallahu anhu, apabila Abu Dzar bertanya kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, qultu ya Rasulullah, ay masjidin wudi'a awwal? Qala al-masjid al-haram. Qultu thumma ay? Qala al-masjid al-aqsa. Qultu kam bainahuma? Qala 40 sanatan. Itu sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi para sahabat Abu Dzar tanya kepada Nabi, ya Rasulullah, ay masjidin wudi'a awwal? Masjid manakah yang dibina yang mula-mula ni? Sahabat tanya Nabi. Lalu baginda menjawab, Al-Masjidul Haram, atau Al-Masjidul Haram. Masjidul Haram lah yang pertama. Thumma qultu thumma ay? Lalu Abu Dzar tanya kepada Nabi, kemudian apa lagi yang kedua itu apa pula? Baginda menjawab, Al-Masjidul Aqsa, Masjid Aqsa yang kedua. Abu Dzar tanya lagi, berapa jarak antara kedua-dua ni? Pembinaan dari yang pertama Masjidil Haram, kemudian yang kedua Masjidil Aqsa. Nabi menjawab 40 sanatan, 40 tahun.
Ada soal Muslim. Jadi siapa pembina dia? Pembina Masjidil Aqsa ni siapa? Sebab tu ulama kata kalau nak tahu siapa pembina dia, kena tahu siapa pembina Masjidil Haram sekarang ni. Adakah Nabi Ibrahim seperti mana yang disebut dalam surah Al-Baqarah itu? Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ayat ini. Dan ketika mana Nabi Ibrahim bersama Nabi Ismail yarfa'ul qawa'ida, mengangkat semula al-qawa'id, tapak asas minal bait, masjid Baitullah tu. Lalu mereka berkata, Rabbana taqabbal minna, kami ini apa yang kami lakukan ini, innaka antas samiul alim, sesungguhnya Kau Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ayat ini akhirnya ulama menjelaskan bukan Nabi Ibrahim pembina. Nabi Ibrahim cuma meletakkan semula, membangunkan semula binaan-binaan Baitullah itu di atas tapaknya. Bermakna Nabi Ibrahim bukan pembina yang pertama, dia cuma meletakkan, membangunkan balik Masjidil Haram, Baitullah itu di atas tapak asasnya telah ada. Bermakna bukan Nabi Ibrahim yang mencipta atau yang membina yang pertama, pembina pertama Masjidil Haram. Akhirnya di dalam tafsir Imam Al-Tabari diriwayatkan mengatakan bahawa Abdullah ibn Abi Rabah dan Abdullah ibn Amr menyatakan bahawa pembina Ka'bah adalah Nabi Adam alaihissalam. Apabila Nabi Adam diturunkan dari langit, baginda telah membina rumah ibadat pertama di muka bumi daripada perintah Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dia. Maknanya Nabi Adam pembina Masjidil Haram Ka'bah hari ini yang pertama. Apa itu? Maka isyarat mengatakan apabila Nabi Ibrahim, Nabi Adam alaihissalam pembina Ka'bah Masjidil Haram yang pertama, maka pembina Masjidil Aqsa juga ulama mengatakan, jumhur ulama mengatakan adalah Nabi Adam juga. Salah satu alasannya kerana umat-umat terdahulu, Nabi-Nabi terdahulu umurnya panjang, ratusan tahun. Jadi jarak antara Masjidil Haram dengan Masjidil Aqsa, Nabi suruh 40 tahunnya, 40 tahun. Nisbah Nabi Adam, Nabi Nuh, Fatimah itu pendek, singkat sangat 40 tahun. Sebab nisbah umur yang panjang, ratusan tahun. Nabi Nuh 950 tahun. Jadi akhirnya majoriti ulama mengatakan bahawa pembina Masjidil Aqsa adalah Nabi Adam juga, yaitu selepas daripada baginda meletakkan asas pembina Baitullah di Mekah sekarang ini setelah 40 tahun lepas pada itu. Saya nak baca yang menariknya, nak baca di sejarah Baitul Maqdis. Allah dia ni baca sebut satu-satu. Pada tahun 638 Masihi atau Miladi, 638 Masihi, Sayyidina Umar Al-Khattab menerima kunci kota Baitul Maqdis selepas kejayaan misi pembukaan Palestin oleh Sayyidina Amr ibn al-As dan Abu Ubaidah ibn al-Jarrah, dan termeterailah perjanjian Umariyah. 638 Sayyidina Umar terima kunci selepas jaya menguasai Baitul Maqdis. Itu pun bila mana Sayyidina Umar dapat kunci, masuk kali pertama memasuk Al-Quds ini, beliau meminta dibawa ke Haram Al-Sharif.
kawasan Masjidil Aqsa yang kawasan Masjid itu bukan masjid, kawasan semua Haram Syarif itu yang keluasan 144.000 meter persegi itu. Apabila tiba di situ, beliau sangat sedih melihat kawasan suci itu dijadikan oleh orang-orang Rom sebagai tempat membuang sampah. Selama 600 tahun tempat Masjidil Aqsa itu dibuat oleh orang-orang Rom sebagai tempat pembuangan sampah saja. Jadi orang sedih. Dia segera mengarahkan semua umat Islam dan tentera Islam ketika itu membersihkan kawasan seterusnya dijadikan membina sebuah masjid di sebelah selatannya. Pada tahun 701, Khalifah Al-Walid Ibn Abdul Malik dari Khilafah Umayyah telah menyempurnakan pembinaan Masjidil Aqsa sehingga tahun 705. 701 hingga 705, 4 tahun pembinaan, menyempurnakan pembinaan Sayyidina Umar. Sayyidina Umar rekah je, ada kayu-kayu itu ya. Tahun 746 Masehi berlaku gempa bumi, masjid roboh dan hancur seluruhnya. 754 dibangunkan kembali oleh Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur. 774 gempa bumi yang kedua, sebahagian besar masjid rosak. 780 siap diperbaiki oleh Khalifah Muhammad Al-Mahdi. Pada tahun 1033 Masehi, gempa bumi sekali lagi merosakkan sebahagian besar bangunan masjid. 2 tahun kemudian baru diperbaiki oleh Khalifah Ali Al-Zahir, kukuh dan kekal hingga hari ini. Hati umpamanya dibuat pada tahun 1033. 1099 tentera Salib menyerang dan menawan Baitul Maqdis. Hampir 70,000 penduduk umat Islam di sekitar Baitul Maqdis dibunuh oleh tentera Salib. Dijadikan sebagai istana kerajaan Baitul Maqdis. Masjidil Aqsa itu dijadikan sebagai istana kerajaan dan kandang kuda oleh orang-orang Kristian. 1119 Masehi diubah menjadi markas Kesatria Templar, Knights of the Templar of Solomon. Kan dalam filem apa? Ada itu orang kita tahu ada mau putih itu tentera Salib dijadikan markas tempat tentera Salib, jadikan mudah. 1187 Masehi pembukaan semula Baitul Maqdis dengan gemilang oleh pejuang agung Salahuddin Al-Ayyubi selepas menewaskan tentera Salib. 1187. 1516 Masehi Baitul Maqdis berada di bawah naungan Empire Khilafah Uthmaniyah selepas menewaskan kerajaan Mamluk. 1538 Sultan Sulaiman Al-Qanuni dari Khilafah Uthmaniyah telah memperbaiki tembok kota Baitul Maqdis yang kekal hingga sekarang. Kemudian sampai 1916 perjanjian Sykes-Picot antara kerajaan Britain dan Perancis untuk membahagikan wilayah Arab kepada dua. 1918 Baitul Maqdis dan seluruh Palestin telah jatuh ke tangan British selepas British menewaskan Khilafah Uthmaniyah. Mulai saat itu bermulalah perpindahan besar-besaran bangsa Yahudi ke Palestin. 1918 selepas Perang Dunia yang Pertama. Jawab kalau mau mana saat itu lepas. 2018 1 tahun yang lalu Baitul Maqdis dan Palestin jatuh ke tangan British. Semua
maka bermulalah perpindahan besar-besaran bangsa Yahudi ke Palestin. 1924 kerja baik boleh dilakukan oleh arkitek Belgik, tak malah kejuruteraan Mesir. 1927 gempa bumi berlaku, sebahagian besar masjid dan Baitul Maqdis itu rosak teruk. 1937 sekali lagi rosak akibat gempa bumi. 1948 Israel berjaya menduduki Baitul Maqdis Barat, iaitu 81.4% daripada keluasan keseluruhan Baitul Maqdis selepas perang. Israel menguasai Baitul Maqdis Barat 81%. Depokkan 1950 Baitul Maqdis Barat diisytiharkan sebagai ibu kota Israel. Lama dah pokoknya, bukan baru ni ya, tahun 1950 lagi dah. Puak Yahudi laknatullah tu isytihar dah kata Baitul Maqdis tu halibah, malah menjadikan ibu kota Israel. 1967 Israel telah menawan Baitul Maqdis Timur atas nama pembebasan dan penyatuan Baitul Maqdis. Baitul Maqdis Timur dianggap sebahagian daripada tebing barat yang terletaknya Masjidil Aqsa. 1969 berlaku kebakaran yang memusnahkan sebahagian besar masjid, termasuk mimbar Salahuddin Al-Ayyubi yang berusia lebih 800 tahun. Tahun 1969 suatu kebakaran besar memusnahkan sebahagian besar masjid, termasuk mimbar Salahuddin Al-Ayyubi yang berusia 800 tahun. Antara seorang pelampau Yahudi Australia yang bernama Dennis Michael O'Rohan. 1980 pengisytiharan rasmi telah dibuat oleh Israel menegaskan Baitul Maqdis adalah ibu negeri Israel selama-lamanya. Peristiwa ini menandakan kemasukan haram besar-besaran Israel ke Palestin secara rasmi. Tahun 1980. 1990 Israel telah meluaskan kawasan pendudukan mereka di Baitul Maqdis daripada 6.5 km persegi kepada 123 km persegi. Itu 1990 baru ni. Daripada pendudukan mereka itu di Baitul Maqdis, keluasannya 6.5 km persegi sahaja kepada 123 km persegi. Kemudian dia tengok-tengok TV pemisah. Pada tahun 2000 Baitul Maqdis Timur dan Barat menempatkan lebih kurang 650,000 orang, iaitu 450,000 orang Yahudi, 200,000 orang Arab. Dasar merampas dan menguasai Israel menyebabkan mereka memerintah 86% kawasan Baitul Maqdis. Itu sebahagian daripada sejarah atau sejarah tarikh-tarikh yang dapat diikuti apa yang berlaku di Baitul Maqdis dari dulu hingga sekarang. Jadi tuan-tuan dan puan, kita sebagai umat Islam seharusnya sewajibnya memberi sedikit peranan sekadar mana kita mampu untuk memberi sokongan kepada saudara kita di Palestin yang sedang berjuang mempertahankan Baitul Maqdis. Milik siapa tuan-tuan? Yahudi mendakwa kata mereka punya. Main mana pula? Pada mereka bukan ada pun di tanah Arab. Memanglah kalau ikut sejarah tu, alladhi barakna hawlahu, yang kami berkati sekelilingnya. Tafsir para ulama ahli mufassirin. Macam mana yang kata alladhi barakna hawlahu, yang kami berkati sekelilingnya? Sekeliling Masjidil Aqsa itu bukan saja Masjidil Aqsa, sekelilingnya itu juga kami berkatkan. Berkatkan dari segi apa? Dari segi spiritual dan juga fizikal. Spiritualnya adalah zaman berzaman dahulu ini memang Allah membangkitkan Rasul-Rasul dan Nabi-Nabi, entah berapa puluh dan mungkin puluhan ribu Nabi pernah lahir di sekitar Baitul Maqdis ini. Alladhi barakna hawlahu. Bukan soal apa, memang Nabi-Nabi terdahulu diutuskan kepada kaum masing-masing, dan banyak daripada kaum Yahudi. Memang Nabi Yaqub, Nabi Harun, Nabi Musa,
daripada golongan Yahudi. Sebab itu Yahudi dengan bangga mengatakan mereka adalah bangsa yang paling mulia. Tapi disebabkan mereka itu keras kepala, degil dan menolak apa yang disebut di dalam Taurat, seseorang akan datang sebagai penutup akhir zaman, itulah yang membuatkan mereka tersasar jauh daripada kehendak dan tuntutan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, cuba tengok. Sebenarnya mereka menganggap Yahudi menganggap Nabi Sulaiman sebagai pembina Baitul Maqdis. Nak cerita panjang di sini dalam surah apa tu? Baqarah juga yang menceritakan Allah menurunkan kepada Nabi Sulaiman tabut kan dalam Al-Quran. Lepas tu cari tabut itulah. Dan disebut juga di dalam Taurat. Apa yang disebut dalam? Di dalam Taurat, di Old Testament dalam apa ni, tak tahu lah, saya bukan ahli ni kena panggil Dr. Zakir Naik lah. Chapter 1 verse 14 lah apa bela semua tu. Dia ada sebut, so Solomon built the temple and completed it. Itu yang mudah. Tapi tuan-tuan, mereka sebenarnya sedang menunggu seseorang yang Yahudi namakan Messiah, yakni utusan, penyelamat, savior. Apabila mereka mengadakan ritual agama di Solomon Temple dengan mempersembahkan sapi betina berwarna merah. Sebenarnya utusan yang dinantikan oleh mereka ini telah pun muncul. Hak yang disebut dalam Taurat yang mereka tunggu-tunggu Messiah itu siapa? Sebenarnya pun dah muncul dah. Siapa? Nabi Muhammad. Namun hanya kerana Nabi Muhammad SAW bukan dari bangsa Yahudi, maka mereka telah menolak baginda. Jadi siapakah Messiah yang ditunggu oleh kaum Yahudi ini? Mereka percaya Messiah ini akan memimpin mereka untuk menguasai dan memerintah dunia. Sebab itu mereka sekarang mereka slogan ataupun apa-apalah yang disebut New World, One World Order dan lain lagi. Sudah tentulah Messiah yang ditunggu oleh mereka untuk menguasai dunia ini tidak lain dan tidak bukan adalah Dajjal. Rupanya Dajjal yang begitu. Banyak kisah-kisah ataupun cerita-cerita yang nantilah sekali lagi Tuan Haji Azmi akan terangkan kepada kita. Saya belum nak dengar, saya tak tahu. Dan nanti dia sendiri dia tengok bagaimana keadaan asli itu. Tuan-tuan dan puan-puan, mudah-mudahan kita berdoa diberi kekuatan kepada kita dan saudara-saudara kita di Palestin terutamanya yang sedang bertaruh nyawa mempertahankan, betul-betul mempertahankan Masjidil Aqsa daripada diganggu oleh, dikuasai oleh kaum Yahudi. Untuk tidak akan menyebabkan masalah, saya terus saja menyebut Tuan Haji Azmi untuk menyampaikan ceramah dan membentangkan, menanyakan kepada kita apa-apa yang kita dapat melihat secara terus pada malam ini dan maklumat yang terkini selepas peristiharan oleh Presiden Amerika Donald Trump yang mengulangi semula hasrat ataupun yang disebut oleh Israel sudah sekian lama menjadikan Baitul Maqdis itu ibu negara Israel. Untuk itu saya menyerahkan dan berfungsi kepada Tuan Haji Azmi. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.